Perkembangan nasionalisme India 1935 sehingga 1947 ini berlaku pada tahap yang kedua, yang mana Akta Kerajaan India pada tahun 1935 telah diperkenalkan oleh Viceroy Lord Lilongwe. Akta Kerajaan India ini menetapkan penubuhan jawatan kuasa persekutuan, kuasa autonomi kepada wilayah-wilayah India dan pelantikan Governor General yang menguruskan hal ehwal pertahanan dan luar negeri India. Walau bagaimanapun, Akta Kerajaan India pada tahun 1935 ini telah ditentang oleh Liga Muslim dan Kongres Kebangsaan India kerana tidak menjanjikan pemerintahan sendiri, tetapi pilihan raya tetap dijalankan untuk memberikan kuasa autonomi pemerintahan. Pilihan Raya 1935 merupakan pilihan raya umum yang pertama dilaksanakan di India yang telah memperlihatkan pertembungan antara Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim. Kongres Kebangsaan India telah mencapai kemenangan yang sangat besar apabila mereka telah memenangi jumlah bilangan besar kerusi dalam pertandingan pilihan raya. Hal ini dapat dibuktikan melalui keputusan pilihan raya yang mana Kongres Kebangsaan India berjaya menguasai 714 kerusi, manakala Liga Muslim hanya menguasai 51 buah kerusi sahaja yang dipertandingkan. Dalam keputusan pilihan raya ini, kita melihat Liga Muslim telah tewas kepada majoriti masyarakat Hindu yang menyokong Kongres Kebangsaan India. Oleh sebab kegagalan Liga Muslim pimpinan Muhammad Ali Jinnah dalam pilihan raya itu, Liga Muslim bercadang untuk bergabung dengan Kongres Kebangsaan India untuk membentuk kementerian gabungan. Tetapi cadangan itu telah ditolak oleh Kongres Kebangsaan India kerana ini telah menimbulkan perasaan Muhammad Ali Jinnah untuk menubuhkan Pakistan. Dalam perkembangan nasionalisme pada tahap kedua ini, kita tidak boleh menafikan peranan yang dimainkan oleh golongan beraliran kiri, iaitu Subhash Chandra Bose yang telah menumbuhkan India National Army yang berpusat di Singapura ataupun pada masa itu lebih dikenali sebagai Azad Hind untuk bekerjasama dengan tentera Jepun bagi mengusir tentera British keluar dari India. Keadaan inilah yang telah memperlihatkan pertempuran antara tentera kebangsaan India dan tentera British untuk merealisasikan hasrat mereka untuk memerdekakan India daripada penjajahan British. Subhash Chandra Bose merupakan seorang tokoh Kongres Kebangsaan India yang telah keluar dari parti tersebut untuk menubuhkan gerakan militan. Menjelang tahun 1939 sehingga 1940, Kerajaan Britain terlibat dalam Perang Dunia Kedua di Eropah. Peperangan yang besar yang berlaku antara kuasa paksi dan kuasa bersekutu ini telah menyebabkan Britain telah mengheret India untuk masuk dalam Perang Dunia Kedua. Walau bagaimanapun, pemerintah India, khususnya dalam Kongres Kebangsaan India, tidak bersetuju dengan hasrat Kerajaan British untuk melibatkan India dalam Perang Dunia Kedua. Dalam keadaan yang terdesak, Viceroy India Lord Lilongwe telah memperkenalkan tawaran AUKUS kepada India, khususnya kepada pemimpin Kongres Kebangsaan India untuk menyokong usaha perang kerajaan British untuk menentang tentera Nazi Jerman di Eropah. Walau bagaimanapun, perkara itu tidak disenangi oleh pemimpin Kongres Kebangsaan India kerana ia bertentangan dengan konsep anti keganasan yang diperjuangkan oleh parti itu. Walau bagaimanapun, Liga Muslim menyokong usaha perang British kerana British berjanji akan mengurniakan negara Islam ataupun lebih dengan sebagai negara Pakistan seandainya British berundur dari India. Keadaan ini telah memperlihatkan keadaan Eropah yang mana Eropah pada masa itu telah dikuasai oleh tentera Nazi Jerman. Hal ini ditambah pula dengan kejatuhan kerajaan Perancis kepada Jerman pada Jun 1940 sekaligus telah memberikan ancaman kepada negara Britain. Keadaan ini telah memaksa Viceroy Lord Lilongwe untuk mengurniakan tawaran AUKUS kepada orang India. Tawaran itu lebih berbentuk kepada janji kerajaan British kepada India untuk memberikan pemerintahan sendiri seandainya rakyat India, khususnya kepada pemimpin Kongres Kebangsaan India, menyokong usaha perang British untuk berperang di Eropah. Dalam tawaran AUKUS itu terdapat beberapa terma yang dijanjikan oleh British kepada pemimpin India. Antara terma perjanjian itu termasuklah janji British untuk menukarkan status tanah jajahan India kepada status taraf berkerajaan dominion ataupun negara yang diberi peluang untuk memerintah sendiri. India diberi peluang untuk menyertai badan perwakilan kerajaan, status jajahan ditukar kepada status dominion dan
British berjanji mengalahkan ramai orang India menyertai majlis eksekutif. Walau bagaimanapun, Kongres Kebangsaan India menentang tawaran Ogos kerana itu dilihat sebagai muslihat British untuk mengaburi rakyat India. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya penderhakaan awam pimpinan Mahatma Gandhi, lalu Mahatma Gandhi telah dipenjarakan. Perang Dunia Kedua menjadi hebat apabila Jepun terlibat dalam perang tersebut. Hal ini telah menyebabkan tentera Jepun ini berjaya menguasai sebahagian besar Asia sehinggalah ke perbatasan Burma. Kerana itu telah memberikan ancaman kepada kerajaan India. Lalu British telah menghantar Sir Stafford Cripps ataupun lebih dikenali sebagai utusan Cripps untuk memujuk Kongres Kebangsaan India menyokong British. Sebagai balasan, British bakal memberikan taraf status dominion dan berjanji akan memberikan perlembagaan kemerdekaan kepada India. Tetapi utusan Cripps itu telah ditentang oleh Kongres Kebangsaan India. Lalu Kongres Kebangsaan India telah melancarkan gerakan keluar dari India untuk mengusir British keluar dari India. Keadaan itu telah menyebabkan hampir sebahagian besar pemimpin Kongres telah ditahan. Pada tahun 1946, Lord Linlithgow telah digantikan oleh Lord Wavell. Lord Wavell memperkenalkan rancangan Wavell untuk memindahkan kuasa pemerintahan British kepada rakyat India. Dalam rancangan Wavell, Lord Wavell telah mendesak Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim untuk menghantar perwakilan dalam majlis eksekutif. Walau bagaimanapun, persidangan rancangan Wavell ini gagal kerana Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah mendesak bahawa penubuhan negara Pakistan itu harus direalisasikan. Pada 28 Mac 1946, rancangan Wavell telah digantikan dengan utusan kabinet. Utusan kabinet ini bertujuan untuk membentuk India sebagai negara persekutuan, yang mana negara persekutuan ini bertanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal pertahanan dan luar negeri serta membincangkan hal yang berkaitan dengan masalah komunal antara Hindu dan Muslim. Utusan kabinet juga menghalang penubuhan negara Pakistan. Utusan kabinet ini telah disertai oleh A.V. Alexander, Sir Stafford Cripps dan Lord Patrick Lawrence. Utusan kabinet itu tidak dipersetujui oleh Liga Muslim, khususnya Muhammad Ali Jinnah, kerana Muhammad Ali Jinnah ingin menuntut beberapa wilayah yang majoritinya terdiri daripada sebilangan besar orang Islam untuk dibentuk sebagai negara Islam ataupun dengan nama penuhnya dikenali sebagai negara Pakistan. Muhammad Ali Jinnah telah menuntut wilayah seperti Punjab, Sindh, Assam dan Bengal untuk dijadikan sebagai negara Pakistan yang bersatu, iaitu satu-satunya negara Islam yang dibentuk melalui pemisahan wilayah. Selepas berlakunya perbincangan panjang antara wakil pimpinan kerajaan British dan Kongres Kebangsaan India serta Liga Muslim, keputusan telah berjaya dicapai yang mana India dan Pakistan harus berpisah. Pada 15 Ogos 1947, Lord Louis Mountbatten telah dilantik sebagai Viceroy terakhir India untuk merancangkan kemerdekaan Pakistan dan India. Lord Louis Mountbatten juga telah melantik Sir Mac Radcliffe untuk merangka sempadan. Dan inilah sempadan yang telah dibentuk, yang mana wilayah Sindh, Baluchistan, Punjab dan Bahawalpur telah membentuk sebuah negara bangsa Pakistan pada 14 Ogos 1947. Bengal juga telah termasuk dalam Pakistan. Kemudian, pada 15 Ogos 1947, India telah berjaya merdeka daripada kepimpinan British.